hakim. Jadikan diamnya untuk berfikir dan bicaranya menjadi zikir, seperti meskipun dia tidak berkata-kata. Kata Zaid bin Maisarah, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menerima perkataan seorang hakim, tetapi aku melihat tujuan dan niat dia. Allah tak pandang apa yang kita cakap, kecuali Allah nak tengok dulu apa tujuan kita cakap, apa niat kita cakap. Maka bila tujuan dan niatnya kerana Allah, maka aku jadikan diamnya untuk berfikir. Diam dia untuk berfikir, dapat pahala berfikir. Dan bicaranya seperti zikir, meskipun dia tidak berkata-kata, dia tetap dapat pahala. Ini kelebihan orang yang buat sesuatu niat di kerana Allah SWT. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibrahim bin An-Naqai berkata, sesungguhnya ada kalanya seseorang mengucapkan kalimat yang membuatkan marah, akan tetapi niat yang sebenarnya adalah baik. Maka Allah menjadikan orang-orang yang menerima dengan rasa maaf, sehingga orang-orang berkata niat dia baik, tidak bermaksud jahat. Kadang-kadang orang cakap ni dalam keadaan marah, tapi niat dia baik. Macam ayah kita kan, marah kita, tapi niat dia baik. Walaupun dalam keadaan marah, tutup TV, tengok TV lagi, pergi mandi, marah. Maghrib semayang tidak, baca Quran tidak, nak jadi apa? Setan. Marah kan. Tapi ni ada baik tak? Baik. Maka Allah disebutkan kat sini, maka Allah jadikan orang-orang yang menerimanya dengan rasa maaf, jadikan para pendengarnya mengikut niat, sehingga mereka berkata matlamatnya tidak baik. Betul perkataannya baik, tapi tujuannya tidak baik. Ini keadaan. Ada kadang-kadang cakap, atau mungkin cakap macam bagus, tapi niat dia cakap tu, tujuan dia cakap tu tak bagus. Maka Allah Ta'ala menjadikan para pendengarnya mengikut kepada niat, mengikut kepada niat. Maka orang tak terima, sebab niat tak betul. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, kita kena betulkan niat dalam amal kita, dalam percakapan kita, kita kena betulkan niat. Maka mudah-mudahan kalau kita buat kerana Allah SWT, sebab tu penting bila kita duduk, penting dalam mazhab Syafi'i ini niat. Nawaitu sawma ghadin, hingga lillahi ta'ala. Dan seterusnya begitu juga dengan semayang dia, dengan semayang kita niatkan. Lafaz tu sunat, tapi niat dalam hati ni jadi wajib. Sebab nak ingatkan kita, nak ingatkan kita bahawa kita buat ni kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kadang-kadang kita ni buat kerana lain. Semayang bukan kerana Allah, kerana orang.
Semayanglah, pergi surau lah. Kan orang kata apa pula, tak campur orang kampung. Dah campur jangan dah balik kan. Semayanglah, pergi surau lah kan. Dah pencin, buat apa, pergilah surau. Macam tu. Dia bukan kerana Allah, tapi kerana orang kampung. Kadang-kadang pergi semayang kerana bapa mentua. Kan bapa mentua kan tak nampak yang surau kan, dia bebel pula kan. Tak ada buat kerana Allah. Bila dia buat kerana Allah, lebih-lebih lagi lah kalau dia buat tu sebab nak nama. Bagus orang tu, pergi rajin surau. Baru kau tahu. Itu kan. Tak nak macam tu. Kan dalam semua hadis Nabi kata apa? Nabi kata besok dekat padang mahsyar, besok ni Allah akan cakap dengan seseorang, kamu pergilah kepada orang yang kamu buat dulu, beramal dulu tu kan, kamu pergi pada dia, kok-koklah di sana ada pahala untuk kamu. Pada aku tak ada, sebab kau buat semayang, kau buat sedekah bukan kerana aku. Kau buat sesuatu tu kan bukan kerana aku, kan kerana orang kan. Maka kau pergi kat sana minta pahala dengan dia. Kalau ada, memang tak ada kan. Ni nak tunjuk apa? Kalau kita buat sesuatu tu, buat semayang, buat zikir, buat sedekah kerana orang, minta pahala dengan dia. Sebab pada Allah tak ada pahala. Pada Allah tak ada pahala, sebab kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana orang dan benda lain. Pergi sana minta pahala. Masa tu ada? Tak ada. Rugi tak? Rugi sangat. Kita dah nak kumpul sana pahala ni, tengok-tengok kosong, rupanya semua apa yang kita buat ada je niat yang lain. Tak nak macam tu. Aun bin Abdullah berkata, dahulu orang-orang salihin masing-masing menulis surat kepada kawannya 3 kalimat. Orang-orang alim ni selalu bila dia baca je kitab, dia pun tulis surat pada kawan dia. Aku nak ingatkan kau 3 perkara. Nabi pernah pesan 10 perkara. Dia ajak tulis, hantar. Masing-masing menulis surat kepada kawannya 3 kalimat. Yang pertama, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah mencukupi segala urusan dunia dia. Yang pertama, aku nak ingatkan kepada kamu, jika siapa yang beramal kerana akhirat, maka Allah akan mencukupkan segala dunia dia. Bila kita buat ni semua kerana akhirat, kita sembah Allah kerana akhirat, dunia tak dapat apa-apa. Ada dunia dapat apa-apa? Kita semayang, dekat dunia ada apa-apa? Tak ada. Kita ke semua akhirat. Nak dapat pahala, nak dapat kasih sayang, nak dapat rahmat daripada Allah SWT, balasannya di akhirat. Siapa yang buat sesuatu kerana akhirat, maka Allah akan senangkan dunia dia. Maksudnya bila dia buat sesuatu tu, dia tengok apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Bila Allah suruh, buat. Allah larang, jangan buat. Sebab aku nak bahagia dekat akhirat, maka dia buat. Dia jaga semayang, dia hubungan dengan Allah, jaga semayang, puasa, zakat, haji, macam-macam ni. Hubungan dia dengan manusia. Bila dia jaga Allah, dia jaga akhirat dia, dunia Allah mudahkan. Mudah macam mana? Mudahnya bila dia tak ada musuh dengan orang, dia tak ada musuh dengan Allah, Allah akan tambah rezeki dia, Allah akan tambah rahmat dia. Bila dia tak ada musuh dengan manusia, manusia sayang dia,
Bila dia susah, ramai orang tolong dia, ramai orang doakan dia, ramai orang kasihkan dia, sebab dia tak buat masalah dengan orang. Sebut je orang pancit kat mana kan, katakanlah kat Sebasu kan, siapa yang kat Sebasu ni kan, boleh terus nampak dalam handphone, wah ni kawan ada kat Sebasu, kawan tentera dulu ni, telefon call, Assalamualaikum Mat, saya ni kat masjid Sebasu ni, depan tu kan, sebelum nak masuk tu kan, pancit pula tanya, boleh tak dia tolong saya, paling kurang pun tolong buka lah kan, tu tayar spare dia ni, tapi saya tak ada alat. Maka ramai orang tolong. Boleh tak ada masalah, nanti saya tolong ni saya tolong anak-anak saya suruh buat. Sekejap tunggu sekejap. Sebutlah kat mana pun kawan-kawan kita penuh, kawan-kawan you kita, kawan-kawan sekolah kita, sekolah rendah, sekolah menengah, reunion dah banyak kali buat, tapi kadang-kadang tak berani nak telefon sebab kita banyak masalah dengan orang. Sebab kita buat tu ada dengan akhirat. Cuba fikir, benda yang kita buat ni ada sangkut paut dengan akhirat, jadi kita tak payah buat. Jangan sakiti orang, jangan zalimi orang, jangan bomohkan orang, jangan fitnah orang. Sebab benda yang kita buat ni, benda yang kita cakap, benda yang pun dia baik, dengan adik-beradik pun dia baik, semua dia baik. Sebab dia fikir dia buat ni ada sangkut paut dengan akhirat, maka Allah akan bantu. Antara dia murah rezeki dia, ramai orang doakan dia. Yang kedua, dan siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki zahir. Kita kalau niat kita baiki niat kita, maka Allah akan perbaiki zahir kita. Lepas tu kita kena baiki niat supaya Allah jaga kita. Contoh macam kawan-kawan kita kan, yang baru Islam, tengok dalam Facebook kan, niat dia baik, Allah ubahkan zahir dia. Zahir Allah ubahkan, muka cerah, nampak, sebab dia ikut apa yang Allah dan juga Rasulullah SAW suruh. Kita baru sikit je nak ikut sunnah Nabi SAW je pun dah berubah banyak dah. Dulu tak pernah pakai kopiah, ni pakai kopiah. Sunnah Nabi SAW, bila orang pakai kopiah ni agak-agak dia masuk tak nombor ikut, tak masuk nombor ikut. Agak-agak dia cakap tak mencarut, dia takkan cakap mencarut ni. Takkanlah haji cakap mencarut. Bahasa sekarang ni berhijrah daripada jahil kepada yang betul, yang hak. Ini keadaan dia kan. Dan yang ketiga, dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Yang ketiga, siapa yang baiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Betul macam tadilah kan, bila dia jaga sembahyang, jaga baca Quran, zikir, sedekah, buat baik dengan Allah SWT, solat tahajud, maka Allah akan jaga hubungan dia sesama manusia. Dia tak buat jahat dah. Orang pun takut nak buat jahat dengan dia, sebab dia tak ada sebab. Kenapa pula aku nak kena ada sebab nak jahat dengan dia? Sebab dia tak ada sebab, dia tak ada salah dengan aku. Nak musuh dengan kita.
Dia tak ada sebab nak musuh dengan kita. Sebab kita sibuk dengan kuliah, kita sibuk dengan semayang, kita sibuk dengan baca Quran, zikir, buat baik, tolong orang, jaga jiran dan sebagainya. Maka musuh tak ada sebab. Hanya amal bergantung kepada niat. Seperti mana Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatan dia. Niat seorang mukmin ni lebih baik daripada amal perbuatan dia. Ni nak kena faham. Bukan maksudnya kita niat ni lebih baik daripada amal. Kalau itu tak payah amal lah Ustaz, niat je lah. Salah. Ni ada dua, niat satu, amal satu. Bagi orang mukmin, niat itu penting bagi kesempurnaan amal. Bagi kesempurnaan amal. Kalau amal saja tapi tak ada niat, maka tak jadi. Jangan tu, kalau itu niat je lah, sembahyang niat je. Tak boleh. Salah tu. Tu jangan salah faham kan? Sebab niat itu mendapat pahala tanpa amal. Niat ni, kalau kita niat je dah dapat pahala. Buat amal pun lagi pahala, berlipat kali ganda. Sedangkan amal tanpa niat tak ada pahala. Amal tanpa niat tak ada pahala. Tapi niat tanpa amal dapat pahala dah. Beramal lagi tambah lagi. Dan juga kerana niat itu dapat berbuat kebaikan selama hidup, dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup. Juga kerana niat itu perbuatan hati, sebab hati itu menjadi pusat makrifat. Yang namanya niat ni adalah, kita katakan, perbuatan hati. Waktu kita ni lafaz ni, lafaz, kemudian kita niat. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, dalam hati, dalam hati kita. Sebab hati inilah tempat makrifat, mengenal Allah SWT. Kena setting, kena setting dalam hati kita. Kita nak semayang ni, jangan main-main. Macam kita lah kan, bawa kereta tak setting nak pergi mana, sia-sia tak? Sia-sia. Bawa dia habis, sampai habis minyak, nak pergi mana? Entah. Kan karut macam tu kan, kan teruk macam tu kan. Kena setting juga, kita nak ke mana ni. Kita pergi pasar, sarapan dulu sate, lepas tu balik rumah. Dah tu je. Okey, jalan lah. Baru ada matlamat, baru kita tahu kita nak buat apa. Begitu juga kita ni kena setting. Kita ni nak semayang, macam mana semayang, apa rukun qauli dia, rukun fi'li dia, kena ingat balik. Sebab baru kita kenal tempat adalah hati. Ini tempat niat adalah hati. Dan hati ini tempat makrifat. Makrifat ini mengenal ibadat, mengenal Allah SWT, mengenal amal dalam hati. Dan semua yang timbul daripada pusat, daripada hati itu lebih afdal daripada yang lain. Semua yang timbul daripada hati itu lebih baik daripada yang lain-lainnya. Daripada hati baru turun ke akal. Akal fikir macam mana nak buat. Tadi niat, kemudian akal ni fikir macam mana nak buat. Sembahyang, wuduk dulu, kemudian barulah tangan jalan, kaki jalan, otak atau mungkin kita katakan mata berjalan, telinga berjalan atas arahan hati.
Kata Nabi SAW, seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanat sebesar bukit. Lalu ada seruan, siapa yang berasa pernah dianiaya oleh fulan boleh datang untuk dibayar. Maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bahagiannya sehingga tidak tinggal satu pun daripada hasanat yang banyak itu, sehingga hamba itu menjadi bengang. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, baik-baik. Tuhan berkata kepadanya, untukmu ada simpanan padaku yang tidak aku perlihatkan kepada malaikat dan seorang pun daripada makhlukku. Lalu dia berkata, apakah itu? Jawab Tuhan, iaitu niatmu, yang kau selalu niat akan buat kebaikan, maka aku tulis untukmu berlipat kali ganda, 70 kali ganda. Allah. Kata Nabi, besok ada orang datang bawa pahala ni satu bukit, Bukit Bakri, besar, bawa. Tiba-tiba Allah kata, sekarang kita buka perbicaraan untuk si Fulan bin si Fulan, untuk Ustaz Zarul bin Salih. Siapa yang rasa-rasa ada hal dengan Ustaz Zarul, sila bangun dekat padang mahsyar ni. Siapa yang rasa-rasa tak puas hati, dia pernah dizalimi ketika dalam dunia, sila bangun. Semua orang bangun. Ada yang tak ada puas hati, yang tak puas hati bangun. Kadang-kadang jiran bangun, kadang-kadang adik-beradik bangun. Yang paling teruk kalau tiba-tiba ketika itu mak ayah bangun. Mak ayah pun tak puas hati dengan kita. Saya ni dulu mati ni, jaga dia penuh daripada kecil sampai ke besar. Saya ni mati sakit jantung, jaga dia ni dulu. Ya Allah, teruknya. Sampai dia letak saya dekat bus stop, jual tanah rumah tu pun dijualnya. Habis, kosong dia, sedih dia. Ya Allah, ramai rupanya. Sebab tu kita ni kena jaga hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang kita dengan Allah okey, semayang okey, puasa okey, baca Quran okey, tahajud okey. Tapi kita dengan orang, dengan manusia, dengan jiran, masalah. Kita dengan bos, kita dengan pekerja, kita dengan adik-beradik, kita dengan ada masalah. Berhati-hati, takut kita menzalimi orang. Kita menzalimi orang, orang tuntut besok ni, habis amalan kita dengan Allah SWT. Sebab tu Allah kata, hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Tapi Allah kata apa akhir? Allah kata, sesungguhnya aku ada simpan satu pahala untuk kamu yang aku tak ada berikan tengok pada malaikat dan juga pada manusia. Apa dia, ya Allah? Iaitu tiap-tiap kamu ni tadi amalan kamu dapat pahala besar bukit tadi kan, itu pahala amalan kamu. Tapi benda yang aku tak pernah tunjuk adalah pahala daripada niat kamu dengan 70 kali ganda. Allah. Sebab tu pentingnya niat. Beza kita ni dengan, sebab tu kita kena bezakan. Tak ada niat, dia akan jadi mandi biasa. Kita mau mandi kan, tak ada niat apa-apa, dia akan jadi mandi biasa. Tapi kalau kita niat sunat Jumaat, dia akan jadi mandi sunat Jumaat, dapat pahala. Ataupun kalau kita niat mandi wajib, dia akan dapat pahala mandi wajib.
dan terangkatnya hadas. Tadi kalau kita mandi saja tak ada niat, maka tak terangkat hadas. Sembahyang zuhur tak diterima, sembahyang asar tak, sebab kita masih lagi dalam keadaan berhadas. Kita berjunub. Sebab tu macam mana kita nak pastikan kita ni antara adat dan ibadat adalah niat. Kalau kita tak niat, dia jadi adat. Kalau niat jadi ibadat. Seorang abid Bani Israel ketika berjalan melihat anak bukit, lalu diingin, andaikan bukit ini menjadi tepung, maka kiranya bukit itu menjadi tepung dan kamu sedekahkan. Allah. Orang ni orang ibadat, tengok bukit, subhanallah kan? Kalau bukit besar ni lah jadi tepung, aku akan sedekah. Aku ada duit lah kan? Aku akan sedekahkan tepung ni besar bukit ni untuk orang yang tengah kelaparan sekarang. Turun wahyu kepada Nabi tersebut, sesungguhnya aku telah berikan pahala dengan niat dia, iaitu dengan menjadikan tepung sebesar daripada bukit dan kemudian disedekahkan. Allahu Akbar. Juga ada riwayat akan dihadapkan pada hari kiamat seorang hamba, lalu dia melihat dalam suratan amalnya ada haji, ada umrah, ada jihad, ada sedekah. Maka dia bertanya dalam hati, daripada mana semua, padahal saya tidak berbuat semua ni. Mungkin ni daripada ni mungkin bukan suratan amalku. Maka Allah berfirman, bacalah itu suratan amalmu. Ketika kamu lihat hidup dahulu, sering berkata, andaikan saya harta, nescaya akan saya pergi haji. Kalau saya ada harta, maka saya akan pergi berjihad. Maka kalau saya, batu tuan-tuan, batu Allah SWT, perhatikan betul-betul kan? Buat sungguh-sungguh kan? Kadang-kadang ada jumpa juga kan? Kita jumpa orang yang betul-betul nak buat tapi tak ada duit, umur dah 70 tahun kan? Kita jumpa haji tak nak pergi, pakcik tak nak pergi haji. Kalau boleh nak ustaz, habis dah umur 70, gaji tak ada, pencen dulu kerja kebun je, mana ada pencen. Habis sekarang ni ada berapa ni? Sekarang ni adalah 2,000. Nak tunggu pada cukup 10,000 berapa tahun lagi? Lepas tu nak cukup setahun 10,000 pula tu kan? Berapa pula nak cukupkan kota sampai nak habis tu? Mati dah ustaz. Macam tu lah dia kata kan. Tapi niat nak pergi, niat memang nak pergi ustaz, sungguh-sungguh dia nak pergi, maka Allah tuliskan pahala haji. Kalau dia betul-betul sungguh. Lebih-lebih lagi kalau dia nampak orang yang disebutkan kat bawah ni, bila yang benar-benar, maksudnya bila orang susah nak pergi haji, dia bantu. Dia tak dapat pergi, dia benar-benar orang susah, dia membantu. Ni saya ni kurang ji, saya ni kurang 2,000 lagi nak pergi umrah, nak pergi haji ni, tapi tak cukup ni. Tak apa ni, besok datang rumah saya ni ambil 2,000. Saya entah bila dapat pergi haji, pergi umrah. Umur dah 70 ni, mata nampak kan, katarak lah, apalah kan, gaut pula tu banyak ni kan? Macam-macam. Bila pula nak pergi, nak ambil 2,000 nak awak pergilah, mudah-mudahan awak dapat pahala, saya nak sikit. Contoh gitulah kan. Takkan nak semua kan. Dapatlah suka kan, pahala kan, sungguh-sungguh kan. Sikit pun jadilah kan. Sebab tu kadang-kadang baik-baik, InsyaAllah
Marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita, teruskan beribadat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Setakat ini dulu. Marilah kita sama-sama tutup mata speaker wassatul as. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr